Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif al-rabbani Syekh Wan Daud ibn Syekh Wan Abdullah ibn Syekh Wan Idris al-Fatani, wal alamah al-muhaddis al-musnid Najmuddin Abi al-Mawahib Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Abu Bakar as-Sakandari al-Ghaiti, syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani 'ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu 'ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadailil lati la tustaqsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar kupasan berkenaan dengan peristiwa agung kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh ulama, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini al-jinni wal insi nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang dikurniakan Allah ke atas dua makhluk, iaitu jin dan juga manusia, iaitu nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling besar yang Allah berikan pada jin dan manusia iaitu nikmat menjadi umat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala nikmat yang paling terbesar yang Allah kurniakan ke atas Nabi Muhammad itu sendiri iaitulah nikmatul Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni antara nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tidak ada seorang nabi pun dan tidak ada seorang rasul pun dapat seperti apa yang Nabi dapat, yakni peristiwa agung Isra' wal Mi'raj ini. Moga-moga dengan pemahaman ataupun penjelasan kita tentang Isra' dan Mi'raj ini, walaupun ianya dikira sebagai majlis rutin tahunan, setiap tahun kita akan sambut Isra' Mi'raj, kita buat program ceramah dan sebagainya, selalu perkara ni diulang-ulang setiap tahun. Dan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelum ni pun sama je apa yang kita nak kongsikan pada malam ni. Cumanya antara hikmah dan tujuan kita buat perkara ini supaya menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga dengan kecintaan itulah Allah izinkan baginda Nabi kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari kiamat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra. Dalam suratul Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan hambanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestin, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Isra pada ayat yang pertama. Ini menjadi dalil dan ini juga menjadi pegangan kuat bahawa cerita Isra dan Mi'raj bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main, kerana ianya dalil kuat daripada Al-Quran. Siapa yang mengatakan cerita ini cerita dongeng, sepakat ulama' mengatakan jatuh kafir akan ia, kerana menolak dalil daripada Al-Quran itu merosakkan iman. Jadi jatuh kafir tu. Jadi tak boleh kita kata benda ni benda main-main dan sebagainya. Ini cerita benar. Allah mulakan pada ayat ni, Allah mulakan pada ayat ni dengan kalimah subhana, maha suci Allah. Ini menjadi kupasan di kalangan ulama. Kenapa Allah memulakan ayat ni ataupun surah ini dengan kalimah subhana? Kebanyakan surah-surah yang lain Allah mulakan dengan huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni maknanya huruf yang berputus-putus. Macam Toha, Yasin, Alif Lam Mim Ra. Ataupun dalam surah yang lain Allah gunakan kalimah Alhamdulillah. Tapi pada surah ini Allah gunakan kalimah Subhana. Disebut dalam kitab tafsir Al-Jalalain, Subhana itu bermakna tanziha, iaitu dengan makna tanzih. Tanzih ni maknanya tak terkena pada Allah itu sebarang kelemahan dan kekurangan. Allah tak ada sebarang bentuk yang kita sebutnya sebagai naqais. Naqais ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya kekurangan. Allah tak ada kurang. Allah tak ada lekeh. Allah tak ada lemah, tak ada yang benda-benda yang menunjukkan kepada kekurangan, tidak layak kepada Tuhan. Adapun Allah itu bersifat dengan sifat kamalatun. Kamalat artinya kesempurnaan. Segala sifat yang sempurna, sifat yang terbaik, sifat yang elok, semua buh pada Allah. Sifat yang kurang, yang lemah, buh pada kita. Ada muslimat. Baik. Jadi kenapa Allah mulakan dengan kalimah subhana? Kerana Allah nak bagi tahu bahawa cerita dalam Isra' Mi'raj ni semua cerita pelik belaka. Cerita dalam ni pelik semua. Ya, pelik tak pelik, awal lagi pelik dah. Nabi naik burak. Kita pernah tengok burak. Burak oil lah pernah tengok. Tu sesi minyak. Tak, ni burak sungguh. Disebut oleh Nabi wahwa dabbatun abyadu, iaitu seekor haiwan yang berkulit putih. Warnanya warna putih. Dia punya laju sepantas kilat. Fauqal himar, lebih tinggi daripada keldai. Wadunal bar,
tetapi lebih kecil ataupun lebih pendek daripada bighal. Bighal dengan makna kuda. Dia lebih tinggi daripada keldai tapi lebih pendek daripada kuda, tengah-tengah. Macam itulah yang digambarkan oleh Rasulullah tentang buraq. Kemudian Nabi kata yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Bila ia terbang, dia buraq ni dia ada kepak dekat bahagian peha dia. Bentuk dia macam seakan-akan macam kuda, tapi macam mana wallahu alam. Kemudian di bahagian peha dia tu dia ada kepak. Dia boleh terbang, dan sekali dia terbang, dia melangkah kaki dia, kaki depan dia, sekali dia langkah sejauh penglihatan mata. Maksud sejauh penglihatan mata, kita berdiri macam kita, contoh kita berdiri kat tepi laut, kita tengok ujung sekali tu. Begitulah selangkahnya buraq. Selangkah saja sudah sampai sana. Kalau 2 langkah tak tahu. Nak ceritanya hebat. Jadi cerita ni pelik belaka semua. Makna pelik sini yang disebut sebagai ghaib. Makna perkara ghaib ialah perkara yang tidak pernah kita lihat, tidak hadir di mata. Yang kedua, tak pernah kita ataupun tak mampu kita fikirkan di akal fikiran kita. Itu maksud ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu ialah orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Makna perkara ghaib tadilah kita sebut, sesuatu yang tak hadir di mata, kita tak pernah tengok, tak pernah lihat, dan sesuatu yang tak boleh nak dijangkau dengan akal fikiran kita. Kita fikirlah macam mana fikir pun, alam ghaib ni, iaitu akhirat ni, dia takkan sama dengan apa yang kita fikir. Nanti kita tengok kat dalam cerita Isra' Mi'raj ni, diceritakan orang yang tak semayang, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian tak qada semula, maka satu solat dia tinggal tu, dia akan dipecahkan kepalanya ribuan tahun. Kepala dia dipecahkan, hancur pecah, lepas tu jadi balik, pecah lagi, jadi balik, pecah lagi. Ada? Kita pun pejam mata, kita pun bayang kepala pecah tu, kita bayang macam buah tembikai pecah. Katalah contoh lah, kita bayang gitu. Apa yang kita bayang tu tak setepat dengan yang sebenarnya. Kerana yang sebenarnya lebih dahsyat dari apa yang kita bayang. Walaupun kita bayang tu paling dahsyat dah. Kita bayang tu dahsyat gila dah. Paling dahsyat dah. Tapi hakikat sebenar lebih teruk daripada apa yang kita mampu bayang tadi. Sebab tu maksud alam ghaib, benda yang tak terjangkau dek akal fikiran. Itu dari segi azab. Dari segi nikmat macam tu juga. Tok guru kami baca kitab Sairus Salikin di pondok. Dalam kitab tu dia ada cerita tentang perihal bidadari. Perihal bidadari. Diceritakan dalam kitab bahawa bidadari ni pipi dia umpama cermin. Nak ceritanya terlampau licinnya pipi bidadari, licin pipi dia, licin tu sampai macam cermin. Kita pun ambil cermin kita buat sikat rambut tu, kita tepek kat pipi. Kita kata macam ni kot pipinya bidadari. Tak standing lagi. Itu yang kita bayang. Hakikat sebenar lebih hebat daripada tu lagi. Lebih cantik daripada tu lagi. Sehingga kan lagi disebut dalam kitab, andai kata kalaulah bidadari ni menyingkapkan wajahnya di langit, dia pergi sua muka kat langit. Langit ni dia sua muka. Kemudian dia senyum, nampak gigi dia. Nampak giginya bidadari, nescaya jadi malap cahaya matahari. Nak cerita terangnya gigi dia tu, cantiknya bersinar sampai malap terus cahaya matahari. Gigi bidadari, gigi kita. Ada. Itu nak cerita hebat-hebatnya alam ghaib sana. Tu. Kan? Macam malaikat malaikat. Dia malaikat Jibril alaihissalam, dia tunjuk rupa original dia dekat Nabi 2 kali sahaja. Sepanjang ni hidupnya Nabi, 2 kali sahaja malaikat Jibril pernah tunjuk rupa dia yang ori dekat Nabi. Waktu lain malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki.
Ar-rijal, seperti seorang laki-laki. Dikatakan ulama, seorang laki-laki itu macam mana? Jibril memakai jubah berwarna putih, serbannya putih. Itu pakaian malaikat Jibril bila menyerupai seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, yang handsome lah. Itu. Tapi 2 kali malaikat Jibril tunjuk kat Nabi rupanya ori. Kali yang pertama masa di di Gua Hira. Kali yang kedua iaitu di Sidratul Muntaha. Masa di Gua Hira, masa dalam gua tak tunjuk lagi sebab mana muat. Nak pecah gua tu lagi sebab malaikat Jibril ni besar. Jadi masa dalam gua rupa seorang lelaki. Itu bila malaikat Jibril keluar, Nabi pun keluar. Bila malaikat Jibril keluar, baru dia buka dia punya sayap apa semua, dia jadi rupa dia yang ori, dia duduk dekat atas langit. Nabi keluar, Nabi tengok, Nabi kata, aku tengok kanan, aku tengok kiri, semuanya malaikat Jibril sahaja. Maksudnya penuh. Di langit tu dia saja punya besar. Dia ada 600 sayap. Malaikat Jibril ni ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Satu sahaja sayapnya tutup alam cakrawala. Bukan hanya tutup bumi ni, tutup habis semua planet-planet dekat alam ni. Tu satu sayap saja. Dia buka satu sayap dia saja, sebelahnya tutup habis. Kalau dibuka 600 sayap, tak tahu. Sayap malaikat Jibril. Dan kalau sayap dia saja dah besar tu, takkan badan dia besar lalat. Sayap saja besar tu, makna badan besar mana? Itu tak mampu. Kita boleh bayang, kita bayang. Apa yang kita bayang tak setepat dengan yang sebenar. Lagi hebat pada tu. Bila malaikat Jibril tunjuk gitu, Nabi kagum. Nabi tak pernah tengok, tak kata. Nabi kalau kita tengok silat-silat dengan kita pengsan. Nabi kata azam. Nabi kagum. Nabi kata hebatnya kejadianmu wahai Jibril. Allah cipta kamu ni hebat sungguh. Badan kamu ni besar dengan sayapnya hebat. Malaikat Jibril malu. Itu malaikat Jibril. Kalau kita kat rasa macam mana? Bawahan tahu aku besar tak besar. Tu kita tak guna kita dah. Malaikat Jibril dia merendah diri. Dia kata janganlah cakap macam tu wahai Rasulullah. Aku ni kecil je. Kecil je dia kata. Ada lagi besar daripada aku. Ada lagi besar. Tu pun besar dah. Kata malaikat Jibril, ada lagi besar daripada aku. Nabi tanya siapa dia? Malaikat Jibril kata malaikat Israfil. Siapa dia malaikat Israfil? Tugas dia apa? Tiup sangkakala. Malaikat Israfil tiup sangkakala. Kata malaikat Jibril, sayap dia lebih 2 kali ganda daripada aku. Maknanya sayap malaikat Jibril tadi 600, 300 kanan, 300 kiri. Jadi malaikat Israfil sayap dia 1200. 600 kanan, 600 kiri. Katanya malaikat Jibril, kalau aku buka semua sayap aku 600 baru bersamaan dengan satu sahaja sayap malaikat Israfil. Tu dia lagi besar malaikat Israfil. Itu kata Tuan Guru Harundin dululah. Dia pernah kata ada logiknya. Kalau dah malaikat Israfil besar tu, agak-agak dia punya trompet tu besar mana? Sangkakala dia tu besar mana? Kalau dah badan dia sebesar macam tu, tak mampu kita nak bayang. Dah dia punya trompet lagi besar. Dan kalau trompet dia besar macam tu, bumi kecil je ni, dia tiup hancur tak hancur? Tu hancur. Tu ada guru saya masa saya belajar kecil dululah. Ada ustaz saya, dia bergurau lah. Dia bergurau. Dia kata, hampa tahu tak kenapa jadi tsunami, gempa bumi, ribut taufan apa semua? Dia kata tak tahulah. Bala lah apa semua kot, tak tahulah. Kata ustaz kami tu, dia kata taklah, malaikat Israfil ni tugas dia tiup sangkakala. Jadi dia letak sangkakala tu kat mulut dia. Dia tak boleh tiup lagi sebab Allah tak arahkan lagi. Nak arah nanti kiamat dulu. Baru Allah kata tiup, baru dia tiup. Jadi dia duduk dalam, dia duduk tunggu tu. Kadang-kadang dia nak terbatuk lah. Kata ustaz saya, dia melawak lah. Jadi bila dia batuk, dia tertiup sikit. Tertiup sikit tu gempa, dia kata. Nampak? Tapi walaupun dia melawak tu, kadang fikir balik macam betul juga. Tu dalam dia tiup sikit. Kalau dia tiup tu Allah tak tahu nak kata, bukit ni melambung tu habis, campak habis. Tu kata malaikat Israfil. Nabi pun kagum. Hebatnya malaikat Israfil, kata Nabi. Kata malaikat Jibril,
ada lagi hebat ya Rasulullah. Ada lagi hebat. La ilaha illallah. Tu besar dah malaikat Israfil tadi kita cerita. Kata Nabi ada lagi besar daripada tu. Siapa pula? Nama dia malaikat Hamalatil Arash. Malaikat Hamalatil Arash ni sekarang bilangan dia ada 4 orang. Nanti bila berlakunya kiamat ditambah lagi 4 menjadi 8. Malaikat Hamalatil Arash ni tugas dia apa? Tugas dia menanggung arash. Memang patutlah dia besar sebab arash tu besar. Dalam banyak-banyak makhluk yang dicipta Allah, makhluk yang paling besar sekali Allah cipta namanya arash. Arash Allah besar. Nah, yang kedua besar namanya kursi. Besar tak besar, sahabat tanya Nabi, macam mana besar? Nabi cerita, kamu bayangkan padang pasir, kamu bayangkan cincin. Kalaulah ada sebentuk cincin jatuh di tengah padang pasir, kamu cari jumpa tak jumpa? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata tak jumpa. Macam mana nak jumpa padang pasir punya besar, cincin kecil? Kata Nabi, macam itulah padang pasir itu ibaratnya arash dan cincin itu ibaratnya kursi. Nah, arash tu besar, kursi tu kecil je. Tapi tak nampak lagi kita duduk tang mana ni, kita tak tahu lagi. Lepas tu sahabat tanya lagi, dah kami bandingan dengan arash dan kursi tu? Kata Nabi, kursi itu ibarat padang pasir, bumi ni ibarat cincin. Bumi besar dah kita duduk dalam bumi lagi kecil, lagi halus, kecil halus je. Sebab itu tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, malaikat-malaikat Allah di atas sana, di atas langit sana, besar-besar belaka makhluk Allah cipta. Dia perhati kita duduk atas tu, dia tengok kita kat bawah. Dia tengok kita malas semayang, dia tengok kita malas baca Quran, subuh malas bangkit. Dia tengok kita, dia perhati kat atas, dia kata apa? Kecil besar kecil aku tengok ni. Tak jumpa aku lagi tak apa, jumpa nanti kiamat siap. Dia besar-besar belaka, kita kecil alunya. Dalam duk kecil sombong, la ilaha illallah, belagak tu, baru jadi manager je, pejabat. Rasa macam ada kepak dah. Belagak dia berjalan. Dia tak tahu yang atas tu lagi besar. Itu hikmah kenapa Allah hijabkan kita daripada melihat alam malakut, daripada melihat alam malaikat. Kalau Allah buka hijab kita tengok malaikat, agak-agak boleh makan tak makan kita? Tak makan nasi lah. Makan nasi, malaikat duduk depan. Kena-kena pula malaikat Israel cabut nyawa duduk depan. Lagi tak makan teruk. Ada nasi, ikan siakap 14 rasa tak ada rasa dah. tak jadi dah. Apa ni? Lepas tu nanti, sekarang ni Allah bagi lah. Manusia hidup kat dunia ni dengan kesombongan, dengan belagaknya, konon-konon dia PhD, dia rasa dia pandai, macam-macam lah. Dengan jawatan pangkat dia pegang tinggi. Nanti bila berlaku kiamat di padang mahsyar, waktu tu segala alam malakut ni, alam ghaib ni Allah dah pamerkan pada kita. Waktu tu kita jalan kat padang mahsyar, kita tengok malaikat Allah keliling kita, besar-besar belaka duk tengok kita itu. Kita rasa macam tu, masa tu macam mana? Agung Sultan tunduk ini. Raja-raja tunduk. Tak payah kata Perdana Menteri. Tak payah kata Menteri Kesihatan. Nampak? Lagi tak boleh kata apa dah, senyap gitu. Nak senang, nak bising buat benda lagi. Nak bising lagi? Tak ada nak bising lah. Nak bagi ucapan? Tak ada ucapan lah. Nak duduk diam situ lah, senyap gitu. Dah malaikat Allah duduk keliling tengok. Tu. Jadi makna kata, walaupun kita tak tengok lagi, tapi bila kita dah belajar, baru kita sedar kedudukan kita. Jadi janganlah sombong. Ada jawatan, pikul dengan tanggungjawab amanah. Itu sahaja. Tak lebih tak kurang. Kita tak lebih pada siapa-siapa pun. Hatta kita jadi imam di hadapan kita semayang. Bukan makna kata kita lebih apa pun, dah. Kita cuma nak menjadi imam supaya pergerakan tu jadi teratur, ada ketuanya, supaya jemaah boleh ikut. Itu saja. Jangan rasa bila kita jadi imam kita paling hebat, paling apa, dak. Tu malaikat Allah duk perhati kita, tengok je kita. Tu malaikat muka nakir dia tengok. Dia kata tak apa, tak mati tak apa. Mati siap.
Aku tunggu dalam ni, dia kata. Mampui kan? Dah mampui lagi. Jangan buat pasal. Sebab tu kita renung perkara ni. Itulah lebihnya orang mengaji. Tuan-tuan, tak rugi pergi mengaji ni. Duduk saja. Kan? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Orang mengaji gini dia nampak, dia faham. Walaupun dia tak nampak apa mata lagi, tapi kefahaman itu dipanggil ilmul yakin. Dia ada 3 yakin ni. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin ni, dia yakin tu dengan sebab dia mengaji. Dia ada ilmu. Dengan dia faham, dia belajar kuliah apa semua ni, dia yakin tu dengan kefahaman dia. Aku yakin, aku percaya. Malaikat gini sebab aku belajar. Ilmul yakin. Tapi bila dah sampai ke tahap nazak, sakaratul maut. Waktu sakaratul maut disebut dalam kitab-kitab, waktu tu 2 alam depan kita serentak. Alam jasad pun kita nampak, alam roh pun kita nampak. Kita nampak siapa yang datang hadir kat tepi. Masa ni tak mati lagi ni, tengah nazak. Dalam duk nazak tu, kita nampak ada orang datang kat tepi kita, talkinkan kita, sebut la ilaha illallah. Dalam waktu tu juga, kita akan nampak yang kita selalu duk sebut biasa masa hidup ni, iaitu malaikat Israel. Betul-betul depan kita waktu tu. Sebelum ni kita sebut nama dia je, tak pernah tengok lagi rupa dia. Waktu tu dia datang sungguh. Dia kata, akulah makhluk ni ciptaan Allah yang bernama Israel. Duduk depan. Nak kata apa dah waktu tu. Kita dah lemah dah tu, nak lari tak boleh nak. Gitu je lah. Tak lewat benda dah, dia duduk depan dah. Waktu tu nampak dia. Waktu tu bukan lagi ilmul yakin, ainul yakin. Yakin dia bukan sakat pengetahuan dah, yakin dengan dia melihat sungguh. Dia nampak sungguh depan mata dia. Inilah yang dijanjikan Allah dulu. Betul lah apa yang Allah kata dulu. Inilah dia, malaikat-malaikat dia duduk depan kita. Waktu bila dah dicabut nyawa apa semua, dah mati, masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, datang pula 2 malaikat Allah, namanya Munkar wa Nakir. Munkar tanya soalan, Nakir tukang sebat. Tak boleh jawab, kena sebat. Tenggelam 7 petala bumi. Waktu tu bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, tapi hakul yakin. Makna hakul yakin, kamu bukan percaya dengan ilmu dah, bukan percaya dengan melihat dah. Kamu rasa apa yang pernah disebut masa kamu hidup dulu. Kita belajar kat kuliah ni, dengar kata kena sebab 7 petala bumi, dengar je. Paling kuat kita buat bahasa cicak gitu lah. Paling kuat kita, tapi tak rasa lagi. Duduk dalam tu, masa tu baru rasa sungguh. Kelepang bunyi dia punya sakit, baru kita tahu Allah ni lah rupanya yang masa kat dunia dulu. Orang duk ngajar kata ni lah dia, baru tahu. Hakul yakin, itu nama. Yakin yang sebenar-benar yakin. Yakin yang hak, yang sebenarnya. Nampak? Jadi cerita-cerita dalam Isra' wal Mi'raj ni, semuanya cerita-cerita yang gaib-gaib, yang pelik-pelik, yang ajaib-ajaib. Yang kita tak mampu nak fikirkan di kepala, dan kita tak pernah melihatnya. Lagi-lagi pula cerita ni, Nabi pergi ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi ke Masjidil Aqsa itu dipanggil Isra'. Isra' ni maknanya perjalanan di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra'. Kemudian perjalanan menaik, itu namanya Mi'raj. Mi'raj tu maknanya tangga. Allah turunkan tangga daripada langit, Nabi naik tangga pertama, langit 1, langit 2 sampai langit 7. Sampailah dekat langit 7 tu ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Naik atas lagi Mustawa, naik atas lagi Hadratul Qudsi. Jadi perjalanan yang menegak itu namanya Mi'raj. Jadi Isra' perjalanan melintang, Mi'raj perjalanan menegak. Maka itulah namanya Isra' wal Mi'raj. Boleh? Tapi cakap Arab sedaplah bunyi. Kalau cakap Melayu pelik lah. Orang tanya, malam tadi ceramah benda. Ceramah tadi aku tengok kereta banyak orang datang. Ceramah perjalanan di waktu malam dan naik tangga. Ceramah apa? Tak pernah dengar tajuk ceramah ini. Dia kata.
Nah, cakap Melayu pelik dah sikit bunyi dia. Tak bahasa Arab dia, bahasa Arab Isra' wal Mi'raj. Oh, Isra' Mi'raj, cakaplah. Dah. Tu dia. Nah, tapi kita nak bagi faham. Tu cerita dia. Nak? Tu. Dan selarinya disebut di dalam kitab, dekat Sidratul Muntaha tu ada satu tempat yang malaikat tawaf. Nama tempat tu Baitul Ma'mur. Kat situ, Baitul Ma'mur. Nah, malaikat duk tawaf situ di langit yang ketujuh, atas sekali sana. Lepas tu bila turun ke bawah sampai kat langit yang pertama, di situ juga ada satu tempat yang malaikat tawaf juga. Itu namanya Baitul Izzah, nama dia. Turun sampai ke bawah, sampailah dekat Kaabah, Baitullah. Itu manusia tawaf. Sehingga kan disebut di dalam kitab, andai katalah, andai kata kalau kita lah dapat naik sampai kat langit 7 tu, kita duduk dekat Baitul Ma'mur tu, kita lepaskan seketul batu, nescaya tepat dia akan jatuh di atas bumbungnya Kaabah. Kerana kedudukannya tu selari. Sebab tu tuan-tuan perasan atau tidak, tak pernah ada mana-mana kapal terbang lintas atas bumbung Kaabah. Betul tak? Tak boleh. Tu kata hebat ciptaan Allah. Nah, kalau kita tak yakin lagi dengan agama Allah ni, Allah nak tunjuk. Itulah namanya pusat bumi. Kalau tuan-tuan buka peta dunia, Mekah duduk di tengah-tengah sekali. Dalam peta dunia. Itu namanya pusatnya bumi. Tu duduk selari daripada Baitul Ma'mur, Baitul Izzah sampai ke Baitullah. Kedudukannya straight menegak. Itu hebat. Baik. Jadi sebab itu Allah menggunakan kalimah subhana, Maha suci Allah. Kerana kalaulah kita fikir Nabi berjalan, kata Babari Daudin, perjalanan kalau naik unta daripada Masjidil Haram di Mekah sampai kat Masjidil Aqsa di Palestin, ambil masa 3 bulan naik unta. Tapi Allah buat Nabi ni jalan 1 malam. Lepas tu disebut lailan. Lailan dengan makna qalilan, sekejap. Semalam. Kalau bahasa kita kata semalam je aku pergi, makna maksud sat je, sekejap je Allah buat. Dan makna Masjid Aqsa tu sendiri, Aqsa tu Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tu terjemah bahasa Melayu makna jauh. Sebab tu dipanggil Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Allah nak tunjuk situ masjid tu jauh, tapi aku boleh buat Nabi Muhammad pergi, walaupun dia jauh, pergi dalam 1 malam. Siap pergi sehingga siap balik. Satu pengajaran yang kita dapat di sini bahawa masa tu milik siapa? Miliknya Allah. Allah boleh buat sesuatu tu jadi cepat, jadi lambat. Sebab tu zaman kita hari ni semua benda jadi tak dan. Allah tak sempat lah, tak dan lah, itulah. Padahal masa tak pernah berubah. 24 jam macam itulah zaman Nabi Adam 24 jam, sampailah zaman kita hari ni 24 jam enggak, sama je. Nah, tapi kita hari ni semua benda jadi tak sempat nak mengaji, tak sempat nak kuliah, tak sempat nak semayang sunat, semua jawab tak sempat. Tak? Apa jadi macam tu? Kalau ikutkan teknologi zaman kita hari ni, kita canggih dah. Nak basuh baju tak payah pergi kat sungai macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu kena angkut baju pergi kat tepi sungai, gosok tu, cuci baju kat sungai. Jadi kalau nak kata masa dia banyak habis kat cuci baju dah kat sungai, kita tak payah pergi sungai, campak dia dalam mesin-mesin tu, lepas tu tekan tik gitu je. Dia pusing, bukan kita pusing dengan tangan kita. Kita tekan je punat tu, dia pusing. Dah, dia buat kerja, kita ada masa lah. Tak ada masa juga. Disebut dalam kitab Bidayatul Talibin antaranya, Qatrul Ghaisiyah antaranya. Diceritakan bahawa zaman salafus soleh. Tahu zaman salafus soleh ni bila? Zaman kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. 3 ni kurun terbaik kata Nabi. Zaman yang terbaik ini dipanggil zaman salafi. Jangan ikut Wahabi tu, Wahabi mengaku salafi. Mana ada salafi dah? Salafi ni 3 kurun pertama dulu ke. Zaman kita bukan salafi dah. Zaman kita dipanggil zaman khalaf. Sebab apa? Banyak sangat khilaf kita ni. Zaman tu zaman salaf, zaman yang terbaik. Disebut di dalam kitab, terbaik tak terbaiknya depa zaman tu, orang biasa je, bukan orang hebat-hebat, orang biasa je, paling kurang mereka semayang sunat 1000 rakaat.
1000 rakaat. Ada dalam kitab yang lain dia cerita Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni ulama tasawuf. Dia imam dalam ilmu tasawuf. Nah, hebat dia ni. Dia bukan sakat jadi ulama macam kitab dia berniaga. Dia berniaga. Dia berniaga jual barang-barang kaca, macam cawan kaca. Dia ada kedai jual barang-barang kaca. Disebut di dalam kitab, sebelum dia buka kedai dia akan semayang sunat sebanyak 400 rakaat. Semayang sunat 400 rakaat baru buka kedai. Kita kan kalau semayang 400 rakaat, pukul apa buka kedai? Nak pukul 10 baru nak buka. Orang pakai balik lah. Nak? Tu. Lepas tu ada gak yang tanya, ustaz, ya ke ni? Betul ke? Nak? Depa satu hari paling rendah makam biasa-biasa je, orang biasa, orang awamnya, satu hari 3 kali khatam Quran. Nah, mereka zaman tu. Atau ada orang tanya, betul ke ni ustaz? Dan ke nak semayang sunat 1000 rakaat, habis depa tak makan tak minum ke? Tak pergi kerja ke? Tak buat benda ke? Dia kata buat. Makan cukup, minum cukup, pergi kerja, buat kerja apa semua cukup. Atau semayang sunat banyak-banyak macam tu, mana nak dan ni? Tu kita tanya tadi, masa ni milik siapa? Masa milik Allah. Sebabkan mereka waktu tu menghargai masa mereka dengan Tuhan mereka. Allah lapangkan hidup mereka. Mereka sempat beribadat dan sempat mengerjakan urusan dunia mereka. Boleh. Mereka boleh buat kerja dunia, kerja buat juga. Niaga juga kan? Lepas tu ibadat juga. Tapi zaman kita hari ni, orang tak menghargai masa yang Allah beri. Akhirnya Allah sempitkan masa kita. Sebab tu antara tanda-tanda nak kiamat, tanda-tanda akhir zaman, masa semakin cepat. Bukan maksud masa semakin cepat tu jam tu jadi laju dah. Mana jam macam tu gaklah. Tapi maksud masa semakin cepat, kita tak terasa nikmat masa tu, tahu-tahu habis dah. Hari kita tengok, siang malam, ni dah malam dah. Sehingga esok siang, pumpang apa benda kita buat tak tahu, tu dah malam dah. Siang balik. Ni nak masuk Jumaat dah. Ni dah hari Rabu. Khamis, Jumaat. Rasa baru lepas ya Jumaat hari tu. Nak Jumaat dah. Sekejap. Pumpau nak pejam celik, tak celik. Habis dah, game over. Habis dah, apa kita buat ni? Habis dah 2021, kita dah masuk bulan 3 ni laju je. Rasa baru hari tu je mau masuk 2021. Ni dah bulan 3, kejap. Lagi bulan 4, lepas tu dah mula puasa. Lepas tu dah raya. Lepas tu selang berapa bulan pula raya haji. Dah tahu dah bulan 12 dah masuk 2023. Kejap setahun. Lepas tu 2024, 2025. Tahu-tahu Dajjal keluar dari depan mata. Ada. Tu. Lepas tu kita cek balik. Tahun lepas apa yang kita dah buat? Apa yang kita dah majukan dalam hidup kita dari sudut akhirat. Bukan soal dunia. Soal dunia tak ada masalah. Jangan takut soal dunia. Soal dunia, kita pulun ke tak pulun, pasti kita akan lebih maju daripada orang yang dulu. Betul tak betul? Kita tak pulun mana pun, kerja kita ke apa pun, hari ni banding kita dengan tok kita dulu, dari sudut dunia mana lebih? Kita lah lebih. Orang dulu nak beli kereta sebiji pun tak mampu. Ya, siapa ada kereta kira orang kaya dah zaman dulu. Kereta sampai 2 biji, 3 biji depan rumah. Sampai tak tahu nak parking mana tak tahu. Kalau di Kuala Lumpur tu, kalau parking, depa sampai parking bertindih, kena turun handbrake. Sendal dengan batu kat tayar. Siapa nak ni, kalau dia nak keluar, tolak pagi-pagi nak pergi kerja. Kena exercise pagi-pagi. Nampak? Nak menunjukkan banyaknya dari sudut kemajuan dunia. Itu pun takut lagi. Nanti nak makan apa tanya. Orang pelikih ngaji agama nak makan apa lah. Dunia tengok berlambat-lambat. Tu dalam tak pulun. Kalau pulun lagi berlambat. Yang masalahnya akhirat. Akhirat kita bertambah. Akhirat kita zaman hari ni dengan akhirat tok nenek kita, siapa lebih? Tok kita lebih lagi. Tok kita dulu-dulu Yasin hafal. Kita hafal gak Yasin, tapi yang ayat pertama je lah Yasin itu. Yang tu hafal lah. Masuk 2, 3, 4 tak ingat dah. Orang dulu-dulu Yasin hafal. Kan?
Sebab apa? Sebab zaman dulu dunianya tak banyak. Bila dunia tak banyak, akhirat ni jadi lebih. Dia dunia dengan akhirat tu dia macam tu. Kalau dunia lebih, akhirat kurang. Akhirat lebih, dunia kurang. Dia mesti salah satu. Dia tak boleh nak imbang-imbang, payah. Dia mesti jadi macam tu. Kalau dunia lebih, akhiratnya kurang. Dunia kurang, akhirat lebih. Zaman dulu dunia kurang. Mana ada barang-barang apa sangat dalam rumah. Jadi apa yang nak menghiburkan hati dia zaman dulu TV tak ada, radio tak ada, dulu lama dulu kan. Jadi yang ada hanya apa? Ada waktu tu Quran. Quran itulah tempat hiburan dia. Tak tahu nak baca apa, baca Quran. Baca Quran. Hari ni kita nak baca Quran macam mana? TV duduk depan mata. Drama minggu ini. Baru auzubillah tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba TV bunyi. Drama minggu ini. Nak kekasihku, pilotku. Tajuk baru drama. Dan nak baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Habis. Satu ayat je baca. Anak pun tegur. Mak, satu ayat je mak baca. Mak dia kata. Anak dia kata. Mak dia kata, aku okey gaklah baca, ayah hang berdengkur je. Anak, kalah banyak kita hari ni. Sebab dunia kita keliling. Nak jap-jap nak tengok telefon, nak baca WhatsApp. Baca satu hal, nak balas pula. Balas pula tak boleh sikit-sikit, nak taik silap pula, padam balik. Masa situ banyak dah. WhatsApp, pergi tengok TV, nak tengok itu, nak tengok ni, macam-macam. Jadi bila nak tengok Qurannya, itu yang menyebabkan hari ni kita kurang. Cumanya Allah bagi kita satu kelebihan di zaman kita hari ni. Yang ni kita boleh, insya-Allah kita cuba buat. Islam ni dia kembali macam asal balik. Itu hikmah kenapa Allah jadikan bumi ni bulat. Bila bulat, dari mana dia datang, di situ dia kembali. Kita memang macam tu. Kita datang ke bumi ni dulu tak ada apa. Bogil, terang tantang. Tak ada selai benang pun tak lekat atas badan kita. So mati pun macam tu juga. Mati pun bogil. Cumanya orang nak jaga maruah kita, nak aurat kita, maka dipakaikan kita dengan kain kapan. Tapi apa saja lekat pada badan kena cabut. Cincin cabut, jam tangan mahal cabut. Tak boleh pakai apa, kena tutup dengan kain kapan saja. Nak menunjukkan macam tu kita datang, macam tu kita balik. Datang kosong, balik pun kosong. Begitu juga Islam. Islam datang dulu, Nabi bawa Islam dalam keadaan dagang. Nabi kata, maksud dagang ni pelik. Waktu tu siapa ikut Islam, orang akan pandang serong. Sehingga kan ada di antara mereka sahabat-sahabat Nabi yang ditorture, yang di macam-macam. Sayyidina Bilal dia letakkan batu di atas badan dia. Disebut Ahad, diletak tengah padang pasir. Ada seorang sahabat ni, saya terlupa nama dia. Seorang sahabat Nabi ni, dia pernah diseksa oleh orang kafir jahiliah. Dia ditanggalkan baju dia, kemudian dipakaikan baju besi, baju perang. Baju perang tu baju besi. Pakaikan baju besi, dijemur, ikat dia dekat tengah-tengah padang pasir. Bayangkan tuan-tuan, matahari panas. Bila panas, besi tu jadi panas. Bila besi tu jadi panas, lekat kat kulit dia. Saat dicabut baju besi tu, bunyi kulit tercabut gitu. Bila cabut, merah badan ni, nampak daging tu. Bertahan sahabat tu. Bertahan sahabat tu. Yang Nabi bila jumpa sahabat ni, bila sahabat ni buka baju, Nabi menitis air mata. Nabi kata, Allah, syurga untukmu. Kerana kamu sanggup korban, hilangkan, sehingga kamu sanggup kulit kamu ditanggalkan. Jangan sampai iman kamu ditanggalkan. Itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi zaman tu akan berlaku di zaman kita. Zaman tu akan berlaku di zaman kita. Zaman jahiliah datang balik. Sekarang memang zaman jahiliah sekarang ni. Mana orang tahu soal agama? Minta maaf cakap lah. Kita tanya, kita ambil mana-mana orang, tanya dia, rukun semayang ada berapa? Rata-rata ramai orang tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kita tanya dia, sebut satu-satu sifat Allah, daripada sifat yang pertama sampai sifat yang ke-20. Ramai tak boleh. Tak payah kata orang biasa kat luar. Silap-silap, minta maaf cakap, orang masjid, orang surau pun ada yang tak boleh jawab. Tu kaki masjid, kaki surau dah tu. Yang tak kaki tu tak tahu.
Nak ceritanya keadaan zaman kita hari ni jahiliah. Ni zaman ni. Nampak gaya memang kemah, tapi dalam kosong. Tak, ilmu banyak, kurang, banyak, tak ada. Tu zaman tu kembali macam zamannya Nabi. Dan siksaan pun kita tengok apa berlaku di negara India hari ni. Umat Islam kita di sana macam-macam. Hari yang dulu kes di Rohingya, macam-macam umat Islam ditindas, diseksa, dibunuh, di macam-macam. Ni zaman dia. Dan tak mustahil, tak pelik, jangan kita ingat kita yang di Malaysia sentiasa aman sampai bila-bila. Belum tentu. Kalau Allah nak uji kita esok, boleh jadi macam-macam. Berebut kuasa di antara kita, tak nak menegakkan Islam, lama-lama silat-silat orang kafir tak habis. Dapat kat orang kafir habis. Ada habis kan. Lepas tu silap-silap, apa yang dilalui oleh sahabat dulu, mungkin kita kena lalu dengan siksaan. Masa tu diujilah iman. Orang yang iman dia mantap dengan kefahaman agama, insya-Allah dia jadi macam Saidina Bilal. Walaupun diseksa, dia tetap ahad. Jadi macam sahabat tadi yang pakai baju besi, walaupun diseksa, dia tetap beriman. Tapi kalau ilmu kita tak cukup kuat, iman kita tak cukup mantap, kalau kita diuji macam tu agak-agak, macam mana kita? Nak istiqamah ke ikut cakap dia? Ginilah. Daripada aku sakit, aku ikut hang lah, aku keluar Islam, tak apa, dia kata, habis. Hari ni orang dah semakin selamba. Tu ada seorang tu, dia terang-terang buat video, dia kata, saya keluar Islam lah. Tak rasa apa. Ni zaman dia. Bayangkan tuan-tuan. Dahsyat. Dahsyat. Tapi kita jangan semata-mata lihat pasal siksaan tadi. Kalau di zamannya jahiliah dulu, lahirnya pejuang-pejuang Islam seperti Saidina Umar, Saidina Hamzah, Khalid ibn Al-Walid, ramai lagi lah sahabat-sahabat Nabi yang jaguh-jaguh, yang hebat-hebat. Maka zaman ni akan lahir semula mereka ni. Bukan Saidina Bakar tu lahir balik, bukan Saidina Hamzah tu lahir balik, tapi sifat mereka itu akan lahir balik. Jadi semuanya tergantung kita duduk tang mana. Itu kita kena fikir. Aku duduk bersama orang yang akan melihat Islam ditindas, atau aku join sekali menindas orang Islam, atau akulah yang terseksa dalam membela Islam. Akulah yang nak menjadi kepada pejuang yang mempertahankan Islam. Pilihan di tangan kita, tergantung atas kita lah. Tapi ada di antara kita ni ambil jalan mudah, ambil jalan senang, ambil jalan tak nak bersusah-susah. Dia ingat syurga tu masuk senang-senang, ingat syurga tu free-free, boleh nak masuk gitu. Susah kan. Diceritakan oleh Nabi SAW, sahabat tanya, kaifa ya'tikal wahyu ya Rasulullah, macam mana wahyu turun kepada engkau wahai Rasulullah? Nabi kata, ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi, terkadang datang wahyu itu dalam bentuk seperti suara gemerincing loceng. Nabi kata, wa huwa asyadduhu alayya, dan cara itu yang paling berat buat aku. Dia punya tajam bunyi itu sampai sakit Nabi. Ada sahabat, Nabi tengah duduk dengan sahabat, sahabat berkasih rapat dengan Nabi. Bila duduk dalam majlisnya Nabi, mereka duduk rapat dekat dengan Nabi, sehingga kan dikatakan peha bertimpa peha. Jadi seorang sahabat ni, dia letakkan pehanya di bawah pehanya Nabi. Jadi peha Nabi duduk atas peha dia. Tengah duduk sembang-sembang, wahyu Allah turun. Bila wahyu Allah turun, beratnya wahyu tu, Nabi tekan kaki dia, tekan kaki sahabat tu. Kata sahabat tu, aku rasa macam tulang aku nak pecah, dia kata. Sakitnya aku tahan, menitis air mata kawan. Kalau kawan tu saja sudah sakit menahannya, Nabi yang tanggung macam mana rasa? Beratnya wahyu turun. Ada ketika Nabi tengah duduk di atas unta, tiba-tiba wahyu turun, terbenam unta tu, jatuh dia, kerana berat nak tanggung wahyu. Jadi kata ulama, kalau wahyu turun tu pun sudah berat, nak melaksanakannya lagilah berat. Macam hari ni setakat baca Quran, baca Quran pun kadang-kadang berat juga, payah juga orang nak baca. Ini nak laksana apa Quran kata, lagilah berat. Lepas tu Tuan Guru Haji Hadi hari tu, bila berjaya mengusulkan RU 355, belum
keluar keputusan nak laksana, baru boleh usul, baru boleh orang cakap apa, keluarkan tajuk je. Nak bagi tahu tajuk je dalam parlimen. Masuk dalam kereta menangis dia. Menitih air mata. Driver dia cerita. Menitih air mata. Dia tanya, Datuk kenapa, Tuan Guru kenapa menangis? Dia kata, Alhamdulillah, dia kata, perjuangan berpuluh tahun akhirnya hukum Allah boleh disebut di dalam Dewan Parlimen. Baru boleh sebut tu, belum nak laksana. Nak ceritanya nak sebut pun makan puluh tahun punya susah. Tu nak sebut je. Kalau nak laksana, nak buat, bayangkanlah dia punya halangan, rintangan, tomahan, nak kritikan, macam-macam. Macam hari ni orang hina-hina hukum Allah, tak takut langsung pada Allah. Kan? Sebab apa? Sebab mereka ni jahil, tak kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan tak berani nak cakap begitu. Sebab dia tahu Tuhan tu siapa dia. Tadi kita cerita dah pasal besar-besarnya makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat ni tadi. Ada. Jadi kalau kita memandang kepada makhluk semata-mata, memanglah kalau dengar kata Nabi Muhammad pergi ke Masjid Al-Aqsa, siap naik ke langit, lepas tu balik. Kalau kita memandang Nabi yang berjalan, memang kita kata pelik. Pelik lah. Sebab kita pandang Nabi tu makhluk, Nabi tu manusia, takkan boleh jalan macam tu. Lepas tu Allah kata Subhana. Yang makna yang jalan tu bukan Nabi, aku yang jalankan dia. Kalau Allah yang jalankan, nak pelik tang mana? Nak pelik tang mana? Allah tu maha kuasa, mana ada nak pelik je. Sebab tu kita kena faham, tak semua perkara-perkara kita kena fikir dengan logik semata-mata. Logik tu perlu, tetapi logik itu perlu bersandar kepada ghaib, daripada Quran dan hadis yang disebut oleh Allah, yang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir dengan kepala otak itu. Saya bagi satu contoh. Kita semayang, saya pergi semayang isyak lah. Tu imam pun baca waladhalin, kita pun ramai-ramai makmum amin. Dalam orang tu amin, kita pun tengah tadi makan kenduri, perut gitu. Bila nak amin, orang lain amin, dia puf, keluar kut belakang. Terkentut, siap berombak kain pelekat. Terkentut dia. Maknanya bila terkentut, batal lah semayang. Bukan sakat semayang batal, dengan wuduk-wuduk pun batal. Lepas tu dia nak keluar. Sekarang nak keluar senang sebab ada lorong. Dulu tu payah nak pusing belakang kot mana. Ni dia pun lalu kot lorong. Keluar pergi kat pilih air nak ambil uduk. Baru nak ambil uduk, kawan dia datang. Kawan dia ni memang selalu datang lambat, sebab kawan dia Presiden Persatuan Masbuk. Dia masbuk saja. Asal lambat dia tu. Dia pun masuk-masuk, dia pun kawan dia tanya, Mat, hang buat benda Mat? Aku nak basuh muka lah, ambil uduk. Ada nama Mat sini? Tak ada. Nasib baik. Mak benda Mat? Dia kata, aku nak basuh muka lah, ambil uduk. Tadi aku terkentut, kata. Aku terkentut tadi, jadi aku nak basuh muka lah. Kata kawan dia, Hanif, cuba pakai akal sikit, jangan jadi bodoh sangat. Awak yang kentut siapa dia tadi? Yang kentut ponggong lah. Dan yang hampir basuh muka buat benda. Patut hang basuh ponggong lah, sebab yang kentut ponggong, hang basuh lah ponggong. Mak ni pun bening-bening kata, betul juga ya. Selama ni aku tak pernah fikir macam tu. Itulah Mak, pakai otak sikit, kata kawan dia. Dia pun selatkan dekat basuh ponggong. Itulah namanya mazhab ponggong. Itu saya kata, nak pakai logik jadi macam tu. Padahal memang yang ketut tu ponggong, tapi Quran tak kata basuh ponggong. Quran kata fagsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Kok mana boleh fikir tak dengan otak kita? Boleh fikir tak dengan akal? Yang ketut ponggong, yang basuh muka. Ada. Nak fikir kok mana? Tak fikir dah. Sebab itu ayat Allah, maka Allah ikut Allah, tak perlu fikir. Sama macam keadaan kita hari ini. Tak boleh semata-mata ikut logik saja. Tengok Quran, tengok hadis. Kadang-kadang ada perkara yang menjangkau daripada logik tadi. Bila kita kata kita dah ikhtiar, cara vaksin lah, cara apalah, cuba kita ikhtiar dengan habatus sauda. Cuba kita ikhtiar dengan sunnah-sunnahnya Nabi.
Ada doktor jawab. Ada doktor jawab. Dia kata habatus sauda belum ada kajian di universiti lagi. Bila tak ada kajian, hang kaji pi lah. Kalau benda lain hang boleh kaji, takkan sunnah Nabi untuk tunjukkan kebenaran kamu tak boleh nak buat. Sepatutnya apa benda yang datang daripada Allah dan Rasul, kaji pun tak payah pun tak apa. Sebab ini yakin, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nabi kata habatus sauda syifa'un min kulli da'in, dia adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit. Kita kata ya ke, boleh ke? Allah sebut dalam Quran, afillahi syakun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Nah, Nabi kata ni, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang Nabi kata, semuanya wahyu datang daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Sehingga kan kata ulama, hatta kalau Nabi batuk pun itu wahyu. Mana apa saja Nabi buat, ini semua dipandu oleh Allah. Nabi bukan manusia macam kita. Nabi manusia, tapi kita manusia biasa. Nabi tu manusia luar biasa. Hidupnya semua dipandu oleh Allah. Kuntu sam'ahul lazi yasma'u bihi, kata Allah. Nah, kekasihnya Allah ini, Nabi Allah ini, pendengarannya pendengaranku. Nah, wa basaruhul lazi yubsiru bihi, penglihatannya penglihatanku. Wa yadahul lati yabtishu biha, tangannya tanganku. Wa rijlahul lati yamshi biha, kakinya yang berjalan, berjalanannya yang jalankan itu aku. Nah, Allah nak maksudkan, bukanlah maksudnya mata Nabi tu jadi mata Allah, dah, bukan. Allah bukan bahagian mata-mata, mana ada. Nak, tapi maksudnya penglihatannya Nabi, penglihatan yang dijaga oleh Allah. Pendengarannya Nabi, pendengaran yang dijaga oleh Allah. Nak, pencapaian Nabi, Nabi pegang apa? Semuanya dikawal oleh Allah, dijaga Allah. Kaki berjalannya Nabi, berjalannya itu Allah yang jalankan Nabi, yang gerakkan Nabi, semuanya Allah. Allah yang kawal. Jadi maknanya semua yang datang daripada Nabi, semuanya benar datang daripada Allah. Bukan datang daripada perasaan Nabi semata-mata, tidak. Semuanya datang daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, jadi apa kita jadi ragu? Memanglah kalau nak ikut logik, nak fikir logik, boleh ke? Boleh ke? Memang nak jawab macam tu. Nah, boleh ke kalau kita laksana hudud, jenayah akan kurang ke? Kamu ragu dengan Allah, rezeki Allah bagi, kamu tak ragu pun ambil. Sampai yang haram pun kamu sapu. Yang tu kamu tak ragu. Tapi bila Allah perintah, kamu ragu. Kamu kata ya ke, ya ke, ya ke. Boleh ke, boleh ke, boleh ke. Itu pelik manusia ni. Ada. Kalau macam itulah sifat kita, layak tak layak Allah campak dalam neraka. Ada. Sebab tu kita kena ada keyakinan yang kuat pada Allah dan Rasul. Kita nak usaha ikhtiar cara apa, silakan. Tapi jangan sampai membelakangkan Al-Quran dan juga hadisnya Nabi SAW. Kadang-kadang kita kecewa juga. Nah, kajian kita macam ni. Hari ni kita didoktrin oleh orang kafir barat ni. Contoh, tak payah kata Covid ni, dulu-dulu pun bila demam je kita cari benda. Kita akan cari, tuan-tuan sini cari apa kalau demam? Takut nak jawab. Panadol. Bukan saya kata Panadol tu jahat, salah, tak. Tapi kenapa tak ada dalam mentaliti kita? Nombor satu, Islam dulu, Quran hadis. Kenapa kita tak nampak makanan sunnah Nabi dulu? Sebab inilah yang kata doktrin tadi ni. Kita sudah ditanam oleh puak-puak mereka ni dalam kepala kita. Semuanya biar nampak daripada mereka dulu. Ubat-ubat daripada mereka, apa semua penyelesaian mereka. Sehingga kan bila yang tu tak dapat, baru kita cari cara Islam. Betul tak betul? Bila kita sakit, bila kita sakit kita pergi mana? Buat appointment terus lah dengan doktor pakar. Habis hospital, pergi hospital swasta, pergi hospital kerajaan, pergi habis duit banyak RM1,000 lah. Doktor semua kata tak boleh buat apalah. Doktor siap nasihat kata, cuba pak cik ikhtiar perubatan perubatan Islam ke perubatan nasional. Baru pergi cari pula tu bomoh 14 negeri 14 bomoh jadi. Last kali bomoh Siam dia pergi. Pun tak jadi apa ke bomoh yang senang, kaya raya. Dapat duit banyak. Yang dia habis duit macam tu je. Last kali perubatan moden tak boleh, tradisional tak boleh, barulah dia nak pergi ikut cari Islam. Last kali di pilihan ketiga. Mana? Dia pergi datang ke surau Al-Kausar, Taman Duri. Cari siapa? Cari Tok Imam. Tok Imam pun asal ni dia tak kenal. Dia tengok papan kenyataan kat luar. Mana Imam? Oh ni. Tengok muka. Dia pun tengok mana muka sama. Oh dia ni.
Dia pun pergi. Assalamualaikum, imam kan? Waalaikumsalam, ya. Nah, boleh tak imam lepas habis mayang isyak lagi buat solat hajat untuk saya? Saya sakit lama dah, imam. Kat 5 tahun dah saya menderita. Jadi minta imam buat solat hajat apa sikit, doa-doakan moga-moga penyakit saya ni sembuh lah. Makan jangan risau, saya dah beli pisang kat luar. Bukan saya kata tak bagus dia buat solat hajat apa semua. Baguslah, tapi kenapa yang terakhir? Kenapa terakhir? Kenapa tak terawal? Mana kita letak Allah di hati kita? Mana kita letak Islam ni dalam hati kita? Adakah kita letak Islam ni paling last? Adakah kita letak Allah ni pilihan terakhir kita? Kita buat Allah tu sebagai apa? Tuhan kita ke bukan Tuhan? Itu nak cerita ya. Di mana kedudukannya Allah dalam hati kita tu? Kan? Kita pakai dia pilihan terakhir. Macam sekolah juga. Anak kita pandai, kita hantar mana? Dia dapat 3 surat tawaran. Anak dia 20A. Ambil 10 subjek je tapi dapat 20A. Nak kata pandai sangat sampai melebih A dia. Oh, hebatlah budak ni. Nah, bila budak pandai, dia tak payah pergi cari orang offer kat dia. Tu hebat budak pandai. Jadi 3 surat tawaran sampai. Surat yang pertama daripada Pondok An-Nur Mahat Tafiz Kiam, Pondok Tok Guru Siddiq Noh, Batu Hampar Beruah Berak. Dia tengok pondok apa barang. Itu awal lagi masuk tu sampah. Pakai dah. Buka pun tidak envelope masuk tu dalam tu sampah. Tengok surat tawaran kedua, Universiti Malaya. Oh, Kuala Lumpur. Oh, kata ni kelas ni. Bukan senang-senang nak boleh masuk Universiti Malaya ni. Ni orang budak-budak pandai je. Tak apa lagi. Tengok surat ketiga pula. Surat ketiga no, Universiti Washington DC. Oh, Washington DC oh. Mana Washington DC? Kat Jawi. Kan atas lagi. No, Amerika oh. Kulit putih sana oh. Duduk sana. Oh, tengok yang ni UM pun tak main ni Washington DC ni. Buka surat tu, cakap orang putih dia tak pandai nak baca. So tanya jiran dia, so bacakan apa makna. Ni anak kamu dapat ni, dia kata dalam surat ni dapat belajar, sambung belajar sana. Okey Tengok buat kenduri 7 hari 7 malam, kenduri kesyukuran. Dapat anak sambung belajar di tanahnya orang kafir. Bangga. Anak aku ngaji no, Amerika anak aku. Bangga. Tengok hari ni orang berbangga-bangga. Anak mengaji Australia. Bangga. Nak bangga apanya tanah orang kafir. Kalau kat Mekah, Madinah boleh tahan kira. Yaman. Tempat alim ulama, wali-wali Allah penuh. Ni tempat memang pesta maksiat tu kat kawasan tu. Kita nak bangga. Tu kata. Ni mentaliti kita hari ni. Buat kenduri. Nak pergi hantar KLIA tu, nak pergi hantar dia naik kapal terbang, satu kampung turun. Habis tok nenek moyang apa semua yang tak larat berjalan dengan katil-katil angkat bawa. Pergi kat airport nak tata je, bukan nak buat apa, nak babai je. Dia punya tata sampai kapal terbang naik atas langit dah. Babai lagi, babai. Macam lah nampak. Sonoknya pergi ni anak. Anak pun pergi mengaji sana 4 tahun tak balik-balik. Apa khabar anak kita sana 4 tahun. Lepas 4 tahun balik budak tu. Balik-balik rambut macam traffic light. Hijau, kuning, merah rambut. Ayah mula terkejut tak? Apa awak rambut hang macam ni? Kan tak? Itulah ayah. Ayah duduk Sungai Bakap je. Taman Sungai Duri je. Itulah ayah tak berkembang. Ayah tahu tak? Ni sekarang trend macam ni kat sana. Sekarang orang sana semua macam ni rambut. Ya ke? Ayah nak buat kat dia? Ayah nak tak? Tu bengong punya ayah. Rambut color dah, tempat orang macam tu dah. Tak payah pelik lah. Memang anak kamu tu sijilnya tinggi, belajarnya tinggi, cakap orang putih, menyembuh, suruh baca Quran, merangkak-rangkak. Memang dia dapat kerja, jawatannya besar, gajinya besar, tapi adab dengan ibu bapa tak ada. Akhlaknya rosak. Apa akhlak rosak? Tempat macam tu nak ajak akhlak tang mana? Tempat nak mengajar akhlak ni madrasah ni, pondok ni. Akhirnya kita kena balik masa tu. Kita telefon, raya tahun ni balik tak ni? Sebab Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri kata tak ada lockdown, jadi balik tak? Kata ayah faham tak saya ni ya?
Saya ni bos tau kat syarikat ni. Saya kerja banyak. Ni ayah telefon ni, saya tengah meeting ni. Nanti kita cakap lain. Nanti saya ada banyak kerja ni. Pak, dia letak telefon. Macam mana rasa? Dulu kita ajar anak kita macam ni. Dulu masa kecil, budak tu dia tanya pada kita, ayah, mak, adik kena belajar rajin-rajin kat sekolah ni sebab apa? Adik malas lah nak pergi sekolah. Kita ajar anak kita macam mana? Kita cakap, adik kena pergi sekolah sebab supaya bila adik mengaji rajin-rajin kat sekolah, nanti bila besar, adik dapat jawatan besar, gaji besar, pangkat besar, rumah besar, kereta besar. Semua kita ajar besar-besar. Semua yang kita sebut tadi tu dunia ke akhirat? Cuba jawab. Dunia. Jadi secara tak sedar kita telah masukkan dalam hatinya suruh membesarkan dunia. Bila dunia dibesarkan, mana akhirat? Akhirat akan jadi kecil. Dibesarlah dunia. Tu yang dibesarkan dunia tu. Akhirnya besarkan dunia sampai mak ayah dia buh tepi. Dunia lebih penting, pangkat dia lebih penting, kerja dia lebih penting, jawatan dia lebih penting. Mak ayahku tak penting. Mak ayahku ni tak lama lagi mati lah dia. Dia pegang gitu. Dia mati, aku ambil lah geran tanah dia apa semua, berebut pula dah harta adik-beradik. Itu je. Itu kalau kita ajar dia pentingan dunia. Nampak benda ni remeh, nampak benda ni kecil, tapi akibatnya besar, impaknya besar, kesannya besar. Itu yang akan berlaku. Nampak? Tapi kalau insya-Allah lah, moga-moga lah kita hantar anak kita tempat pengajian agama. Ya, mungkin jawatan tak besar, gaji tak besar, pangkat tak besar, tapi kita dia besarkan. Mak ayah dia jaga, Allah dia besarkan, nabinya dia besarkan, agamanya dia besarkan, dia jaga agama. Tak apalah. Nabi pun tak suruh kita suruh pulun dengan dunia, sebab dunia bukan tempat kita. Dunia ni tempat sementara je. Sekejap je, dunia ni bukan lama pun. Yang tempat sebenar kita syurga. Sebab kita ni asal sana, kampung kita situ syurga. Lepas tu Nabi Allah bawa jalan Islam Mi'raj, Allah nak tunjuk ni. Inilah tempatnya. Bagi tahu kat umat kamu, inilah tempatnya syurga ni. Bukannya dunia ni. Dunia ni tak ada apa. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Dia kata oleh alim ulama, kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, nescaya Allah tak akan bagi setitik air pun kepada orang kafir. Kalau dunia ni ada nilai, Allah tak akan bagi setitik air pun pada orang kafir. Tapi sebab dunia ni tak ada nilai, siapa nak ambil lah banyak mana kamu nak, tapi ia tak ada nilai. Memang sungguh tak ada nilai. Kita beli pakaian mahal macam mana pun, lusuh ke tak lusuh? Lusuh, koyak, akhirnya buang. Kita beli kereta mahal macam mana pun, hadap dengan trailer, siapa kemik? BMW ke apa ke, ngadaklah trailer. Jenis orang panggil lori hantu tu, pintu pun tak ada. Jadi hantu terus lah tuan. Nampak? Kena langgar, dia lah masuk ke dalam, bawah tu kot. Padahal kereta dia mahal. Bukan pasal tu. Inilah dunia. Dunia membohong kita. Kita beli rumah mahal-mahal. Lama rumah tu, sekejap ni maintenance dia, yang ni rosak, itu rosak je tu. Sekejap lagi ni retak lah apa. Sama je. Jadi kita beli apa bagai sekadar bahagian nak hidup untuk meneruskan ibadah kita pada Allah. Sudah. Makan apa yang ada sudah cukup. Tak payah lebih-lebih sangat pun tak apa. Sekali-sekali nak bahagian rasa sikit-sikit, boleh lah. Sekali gitu je. Duduk rumah tak payah besar mana, tak apa. Asal rumah tu lengkap, kita bolehlah bertumpang teduh daripada kena panas matahari, daripada kena hujan lebat dan sebagainya. Ada tempat kita nak berteduh, ada lengkap. Kita ni walaupun tak orang kata tak mewah, tapi hidup kita serba lengkap dah. Serba lengkap dah. Yang nak pulun lagi dunia tu apa pasal? Kita semua ada dah. Saya tengok tadi kawasan perumahan, okey dah. Rumah ada, rumah kita lengkap lah dalam rumah. Semua ada, bilik air ada dalam rumah, dapur ada, set sofa ada, kipas ada, aircon ada, katil ada, tidur atas tilam empuk. Rasulullah dulu tidur atas pelepah daun tamak. Satu hari Sayyidina Umar datang kat rumah Nabi, waktu tu waktu tengah hari panas. Nabi tak pakai baju, panas dalam rumah aja. Tak apalah Nabi buka baju dia.
Kan? Lepas tu buka-buka pintu Saidina Umar. Nabi jemput masuk. Bila nak masuk, bila masa menghadap Saidina Umar memang tengah menghadap. Bila nak jemput masuk, Nabi pusing ke belakang. Pusing-pusing bergaris belakang badan. Saidina Umar tengok. Saidina Umar kata, "Ya Rasulullah." Saidina Umar tengok dekat lantai tu tempat Nabi tidur. "Ya Rasulullah, engkau ni kekasih Allah. Nak Nabi kepada seluruh umat. Kamu tidur di atas daun tamar. Sedang kamu tahu atau tidak, raja-raja Parsi, raja-raja Rom tidur di atas katil mereka yang berhias dengan tilam yang empuk." Nak kata Saidina Umar. Nabi pun senyum kat Saidina Umar. Nabi kata, "Wahai Umar, dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni tempat sementara aja. Nak tempat yang selesa, yang empuk di syurga kita. Kalau kamu mencari keselesaan dunia, kamu takut-takut mendapat kesusahan di hari akhirat. Tak apalah dunia kita susah sikit, tak apa. Yang penting akhirat kita senang." Jadi tak apa, dunia ni, sebab tu kata ulama, dunia ibarat penjara bagi orang beriman. Sabar sikit lah. Tak apa. Jangan kita cemburu dengan tengok orang kafir kaya raya. Lantak ke dia? Apa guna dengan kekayaan dia kalau nanti di hari akhirat dia dicampak dalam api neraka? Kita walaupun tak kaya tara mana, tapi kita nanti Allah berikan ganjaran syurga, insya-Allah. Lepas tu kita faham sini. Ayat ni lah hikmah kenapa Allah tunjukkan pada Nabi. Allah nak suruh Nabi ceritakan pada kita apa yang telah Allah janjikan. Ni Allah tunjukkan pada kita. Ini bila Nabi dapat berjalan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, itu sebagai satu penghormatan pada Nabi dan umatnya Nabi. Walaupun kita tak tengok lagi syurga neraka tu, Nabi dah kita tengok, Nabi cerita kat kita. Itu yang kita dapat dalam kitab tu, daripada hadis-hadis Nabi, macam mana perkara-perkara ada dalam syurga apa semua. Dari situ kita dah nampak, kita dah faham, kita boleh orang cakap apa, meningkatkan amal kita, kesungguhan kita. Moga-moga lah kita jadi yakin. Dengan tadilah ilmu yakin dulu pun tak apa, tapi kita jadi yakin bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga iman kita semakin bertambah, kian hari kian bertambah, sehinggalah Allah ambil nyawa kita satu hari nanti dalam keadaan iman kita sudah meningkat, iman kita sudah mantap, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Aku apa dah ni? 9 suku, patutlah muka pun dah lain macam. Tu ceramah perdana dia lama sikit tak? Baik, jadi setakat itulah yang kita dapat kongsikan. Itulah nak cerita keseluruhan Isra' Mi'raj tak dapatlah, sebab Tok Guru kami baca kitab Kifayatul Muhtaj di pondok, bermula daripada awal bulan Rejab sampailah kadang-kadang lepas raya pun habis. Bulan Rejab, Syakban, Ramadan, lepas tu cuti seminggu je, tak habis lagi waktu tu. Masuk lepas habis cuti seminggu, datang balik ke pondok, Tok Guru sambung balik kitab, raya tu baru habis. Bulan Syawal tu baru habis khatam kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab dia nipis je, tapi makan masa nak khatam. Itu pun Tok Guru baca 3 kali sehari. Subuh sekali, duha sekali, zuhur sekali baca. Kan? Jadi kalau kita nak memahami cerita Isra' Mi'raj ni betul-betul, maknanya kita kena ceramah sampai raya nanti nah. Tak boleh dah. Jadi kita main petik-petik, kita ambil teladan-teladannya sahaja. Moga-moga. Tapi kalau betul-betul nak belajar apa tu Isra' Mi'raj, ceritanya satu-satu, saya rasa kena pergi ke pondok lah kot, nak mengaji kat pondok lah kot, ataupun panggil mana-mana ustaz buat daurah lah. Daurah pun laju macam tu pun tak tahulah boleh ke tak kan. Tapi kalau di pondok macam itulah bacaan dia, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu yang dapat kita kongsikan. Moga-moga apa yang dikongsikan ini sedikit sebanyak memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan satu perubahan di hati kita supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Moga hari ini kita jadi lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa, di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok, membeli sambil niat menderma. Beli tu niat derma lah, untuk bantu perjuangan sekolah Tok Guru Siddiq Noh. Jadi bila dia dengar niat menderma ni, dia tengok baki dia kata tak apalah, ni baki ni ustaz, keep the chain, masuk tabung lah, kata masuk tabung. Tu kawan dia dengar, kawan dia pun nak tiru lah, oh saya punya baki pun masuk tabung lah.
Tiba anak murid saya kata, baki ni RM50 ji. 50 bak balik. Oh, 50 bak balik. Tak apalah, insya-Allah lah. Moga-moga itu semua jadi amal jariah kita. Dan hasil daripada pembelian tuan-tuan kami sangat hargai, dan moga-mogalah duit itu kami gunakan untuk pengurusan dan pentadbiran sekolah, sehinggalah moga-moga kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.